Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana sahla idza syi'ta sahla fayassir lana umurana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dalam ramai-ramai manusia, ramai-ramai orang, kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumaat yang barakah ini untuk kita sama-sama menghadiri majlis bacaan Yasin. Kemudian kita teruskan pula dengan majlis tazkirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini sebagai salah satu asbab untuk Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua dan seterusnya mengampunkan segala dosa-dosa kita insya-Allah taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak, bukan ceramah tapi sekadar perkongsian insya-Allah. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita semua pada pagi ini. Jadi bila saya baca poster yang dibuat oleh penganjur program kita pagi ini, Wake Up with a Smile of Gratitude, dan itulah yang telah diajar kepada kita, itulah yang Nabi SAW ajar kepada kita, daripada kita bangun dari tidur sampailah kita tidur semula, semuanya Nabi SAW ajar dalam kehidupan seharian kita. Dan kita bila kita bangun daripada tidur, kita diajarkan untuk membaca doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mana dia mematikan kita, dan kepadanya lah kita akan kembali. Dan di dalam doa ini sebenarnya memberi satu tazkirah kepada kita, memberi satu peringatan kepada kita. Bila kita bangun, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah menghidupkan kita setelah mana dia mematikan kita. Yang mana kita tahu bahawa tidur ini adalah salah satu kematian kecil. Satu kematian kecil bagi kita, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih lagi menghidupkan kita pada pagi ini. Berapa ramai manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidurkan tetapi tidak bangun pada keesokan paginya. Dan tidak ada sesiapa pun yang boleh menjamin apabila dia tidur malam nanti, esoknya dia akan bangun. Sedangkan kita ini sentiasa dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nyawa kita ini sentiasa dalam tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita lihat baru-baru ini bila viral, doktor kata pesakit COVID-19 yang memerlukan alat bantuan pernafasan, mereka ini sebelum mereka dimasukkan ataupun sebelum mereka ini dipasangkan dengan alat bantuan pernafasan, mereka ini akan ditidurkan. Dan sebelum ditidurkan itu, mereka akan video call dengan ahli keluarga masing-masing kerana bimbang, khawatir. Khawatir kerana selepas ditidurkan itu mungkin sahaja mereka itu tidak akan bangun kembali. Jadi apa yang sekarang Allah Subhanahu wa taala masih lagi bangunkan kita setelah mana kita tidur malam tadi, alhamdulillah. Dan kita hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita dua nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Sering kali disebutkan oleh para asatizah dua nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Kerana hanya dengan dua nikmat inilah melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga. Berapa ramai orang Islam yang lahir dalam keadaan Islam tetapi mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW ajarkan kepada kita banyak doa supaya kita ini bukan sahaja kita hidup dalam keadaan Islam, tetapi kita mati juga dalam keadaan Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan pengakhiran yang baik dan janganlah akhiri kehidupan kami dengan pengakhiran yang buruk. Jadi su'ul khatimah itu bukan sahaja bentuk-bentuk kematian yang tidak baik, tetapi kematian yang paling tidak baik ialah kematian dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya akan mencampakkan kita ke jurang api neraka. Wali'iyaz billah. Dan
di samping daripada nikmat iman dan Islam itu, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam, menyebutkan bahawa ada dua lagi nikmat yang paling besar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada manusia secara keseluruhannya. Sama ada dia itu beriman ataupun tidak, Allah Subhanahu wa taala berikan dua nikmat ini yang sangat besar kepada kita. Iaitu nikmat yang pertama ialah nikmat ijad, yakni diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun nikmat kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana keadaan kita kalau kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tak nak ciptakan kita. Tapi adanya kita hari ini kerana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan untuk menjadikan kita, untuk menciptakan kita sehingga kita boleh wujud di alam bumi ini. Kemudian nikmat yang kedua ialah nikmat dipanjangkan kejadian ataupun diteruskan kehidupan kita ini, diteruskan kejadian kita ini. Jadi kita boleh hidup lagi sehingga hari ini. Jadi dua ini nikmat yang sangat besar bagi kita. Kerana selagi mana kita hidup, selagi itulah ada peluang untuk kita menambah amal ibadah kita, dan selagi mana kita hidup, selagi itulah masih ada peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW melarang kita daripada meminta untuk dipercepatkan kematian. Kerana bila seseorang itu dipercepatkan kematian, maka bila mati seseorang itu, maka berakhirlah sudah peluang dia untuk menambah amal ibadahnya. Dan bila matinya seseorang itu, maka berakhir jugalah peluang untuknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan dibahagikan pula nikmat-nikmat ini kepada empat nikmat. Kepada empat nikmat yang mana dua nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh umat manusia, dan dua lagi Allah Subhanahu wa taala khususkan nikmat ini kepada kita sebagai umat Islam. Iaitu yang pertama tadi, yang pertama ialah nikmat dijadikan, nikmat dijadikan sebagai makhluk, diciptakan. Kita ada hari ini kerana kita diciptakan. Semua kita yang beriman ataupun tidak beriman mendapat nikmat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat yang didapati oleh manusia sama ada beriman ataupun tidak, ialah nikmat dijadikan oleh Allah, bukan sahaja dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang manusia. Yang mana manusia ini Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Quran, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia itu sebagai sebaik-baik ciptaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita untuk diciptakan sebagai manusia, bukan sebagai binatang, bukan sebagai tumbuh-tumbuhan, bukan sebagai batu. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk menjadi batu, apa yang kita boleh buat? Bayangkan kalau Allah jadikan kita sebagai binatang, bila matinya kita itu maka akan berakhir begitu sahaja. Sedangkan bila kita ini Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia, maka ada tujuan kita untuk hidup, ada tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila matinya kita, maka kita tahu setelah matinya kita akan ada lagi kehidupan yang lain. Jadi dunia ini tempat untuk kita mengumpul segala bekalan kita untuk pergi ke alam yang seterusnya. Jadi dua nikmat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh manusia sama ada beriman ataupun tidak beriman. Kemudian dua lagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada orang Islam, iaitu yang pertamanya ialah nikmat iman. Nikmat iman. Dalam ramai-ramai manusia ini Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang kedua, inilah nikmat yang sangat-sangat besar, iaitu nikmat dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ramai-ramai manusia daripada zaman Nabi Adam alaihi salam, kita ini terpilih untuk menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nikmat ini salah satu nikmat yang sangat-sangat besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan pelbagai kelebihan
bukan sahaja kelebihan kepada Nabi SAW, bahkan menjadi umat Nabi SAW sahaja pun telah memberikan kita banyak kelebihan berbanding dengan umat-umat yang lain. Antara kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, yang pertamanya ialah bila kita melakukan dosa, Allah Subhanahu Wa Taala tangguhkan dulu azab. Allah Subhanahu Wa Taala tangguhkan azab kita bila kita melakukan dosa. Walaupun banyak mana dosa kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih menangguh azab itu sehingga ke hari akhirat. Kalau kita lihat sirah-sirah umat-umat yang terdahulu, bila mereka ini mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bayar cash. Allah berikan azab di atas muka bumi lagi, tapi kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tangguhkan azab itu sehingga ke hari kiamat, memberi peluang kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kelebihan yang lain menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun umur kita ini pendek jika dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita jalan yang mudah untuk kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berwuduk, kita dapat pahala. Bukan sahaja dapat pahala, malah setiap titisan air wuduk yang gugur itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Bila kita melakukan sedekah, Allah Subhanahu Wa Taala menggandakan pahala sedekah kita itu dengan sangat banyak mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini pahala ibadah sunat Allah gandakan seperti mana pahala ibadah wajib. Dan dalam bulan Ramadan juga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam Lailatul Qadar, yang mana kita tahu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, dan banyak lagi kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak cerita panjang lagi tentang kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara nikmat-nikmat yang patut kita syukuri sebagai seorang yang beriman. Dan daripada nikmat-nikmat ini jugalah kita ini diuji. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Maksudnya, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi peringatan kepada kita bahawa kita ini sebagai seorang yang beriman, bagaimana kita membuktikan keimanan kita. Adakah sekadar kita mengatakan ataupun kita mengaku bahawa kita ini seorang yang beriman, sedangkan kita tidak diuji. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu ujian ataupun cubaan kepada kita ini sebagai satu ujian untuk menguji adakah kita ini benar-benar beriman. Dalam ayat yang selalu kita baca dalam surah Al-Mulk, Allah yang telah mentah untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Ia Maha Kuasa membalas amal kamu, lagi Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini pasti akan menguji kita untuk menentukan, untuk menunjukkan siapakah di kalangan manusia itu, siapakah di kalangan manusia yang beriman itu yang mana yang lebih baik amalnya. Jadi berbeza kalau manusia menguji manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala menguji manusia. Jadi bila manusia ini menguji manusia yang lain, sebagai contoh bila kita buat exam untuk pelajar. Bila kita buat exam untuk pelajar, kita nak buat exam itu untuk kita tahu betul-betul, daripada tidak tahu kepada tahu. Daripada kita tidak tahu siapakah yang faham apa yang kita ajar dalam kelas, supaya bila kita buat exam kita boleh tahu, okey, pelajar ini faham apa yang telah dia ajar dalam kelas, pelajar ini tidak faham. Jadi hasil daripada ujian itu kita akan tahu apa yang kita tidak tahu sebelumnya. Berbeza dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menguji kita bukan kerana Allah tidak tahu siapakah yang paling baik amalannya,
tetapi Allah menguji kita untuk membuktikan bahawa betul seseorang ini adalah seorang yang beriman, seseorang ini yang baik amalnya dengan seseorang yang tidak kuat imannya dan seseorang yang buruk amalannya. Jadi ujian Allah Subhanahu wa taala ialah untuk membuktikan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan bukannya untuk mendapat sesuatu yang baru, untuk tahu sesuatu daripada yang tidak tahu. Itulah beza ujian manusia kepada manusia dan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi bukan untuk Allah tahu, tapi untuk Allah membuktikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ujian ini banyak bentuknya. Ujian ini banyak bentuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin." Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada manusia, dan dapat kita lihat bila Allah Subhanahu wa taala turunkan wabak COVID-19 ini memang betul. Hanya dengan satu wabak sahaja Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan perasaan takut. Takut untuk dijangkiti wabak COVID-19, takut dengan kematian disebabkan oleh COVID-19. Dan disebabkan COVID-19 ini jugalah Allah Subhanahu wa taala menguji kita, menguji sebahagian daripada kita dengan merasai kelaparan, kurang makanan, kurang harta, bahkan kehilangan nyawa di kalangan ahli keluarga kita. Semua itu adalah ujian. Banyak dalam satu wabak, dalam satu musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu, Allah uji macam-macam kepada kita. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita banyak nikmat, walaupun di sebalik ujian ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi bagi rezeki kepada kita. Dan dari musibah yang menimpa kita hari ini, disitulah kita boleh menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melihat, kita memandang banyak lagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam masa ramai orang yang kehilangan kerja, Allah Subhanahu wa taala masih lagi kekalkan pekerjaan kita, masih lagi buka pintu rezeki kepada kita. Jadi bila kita melihat keadaan situasi kita pada hari ini, bagaimana nak menimbulkan rasa syukur, kita melihat keadaan orang lain. Kadang-kadang kita rasa kita susah bekerja dari rumah dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat orang lain lebih susah lagi bekerja berbanding dengan kita. Jadi bila kita melihat orang yang lebih kurang daripada kita, maka kita akan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanakah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Iaitu yang pertamanya, hendaklah kita sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan mengucap tahmid, banyakkan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah kita menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala itu, ya, gunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita bantu manusia yang lain, bantu hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain yang memerlukan. Ramai yang terkesan dalam situasi kita hari ini, maka dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, nikmat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala masih buka kepada kita, maka kita manfaatkan nikmat itu dengan kita membantu orang lain. Mulakan dengan ahli keluarga kita sendiri, jiran tetangga kita, kemudian baru kita teruskan kepada orang-orang yang lain. Kita lihat dulu tepi kiri kanan kita, ahli keluarga kita. Kadang-kadang ada orang dia berinfak dengan orang yang jauh, tetapi yang di sebelahnya, adik-beradiknya, jiran-jirannya itu lebih terkesan dan dia tidak nampak kesusahan yang dia dialami oleh ahli keluarga ataupun jiran tetangganya. Jadi gunakan kelebihan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala beri untuk bantu orang lain. Kemudian yang seterusnya ialah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan kita menggunakan nikmat
yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah antara perkara yang kita boleh buat sebagai tanda untuk kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan nikmat itu sebagai satu fitnah kepada kita, kerana nikmat itu juga satu ujian. Bahkan nikmat itu, kesenangan itu adalah ujian yang lebih berat berbanding dengan ujian kesusahan. Kerana manusia apabila dia diuji dengan kesusahan, maka dia tahu bahawa itu adalah ujian. Dia sedar bahawa itu adalah ujian untuk Allah Subhanahu wa taala mengujinya, menaikkan darjatnya, dan untuk Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya. Tetapi ramai manusia yang leka apabila mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dia lupa bahawa nikmat itu juga adalah salah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih malang lagi, jika nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah sebagai satu istidraj, yang mana nikmat yang Allah beri itu semakin menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita tidak mahu. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian pada pagi ini memberi manfaat buat kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Segala yang baik itu daripada Allah, segala kekurangan dan kekhilafan itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.